Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Muhammad Cindasami, Berita Tengah Malam. Tarikh pilihan raya umum PRU 15 akan ditentukan selepas pertemuan 5 pemimpin tertinggi UMNO dalam masa terdekat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga Naib Presiden UMNO berkata, tempoh untuk mengadakan PRU 15 dalam tahun ini masih terbuka. As I told you earlier, that every decision will be made by top 5, UMNO top 5. So we wait for UMNO top 5 meeting. When is it? Do you know the top 5? As soon as possible, the meeting. Before the Top budget five. announced, before the tabling of budget, you will be meeting the top 5 Maybe earlier. earlier. Maybe. Bajet 2023 dijangka dibentangkan pada 7 Oktober. 5 pemimpin tertinggi UMNO itu adalah Presiden, Timbalan Presiden dan 3 Naib Presiden. Malaysia tidak mengalami krisis ekonomi seperti yang didakwa susulan kejatuhan nilai mata wang ringgit ketika ini. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, prestasi ringgit harus dilihat secara menyeluruh dan bukan bersandarkan dolar Amerika semata-mata. Menerusi satu perkongsian video, beliau menjelaskan kejatuhan nilai mata wang turut dirasai negara serantau selain negara maju lain. Asas ekonomi negara kekal kukuh dibuktikan antaranya menerusi prestasi kadar dalam negara kasar KDNK yang mengukuh selain kadar pengangguran berkurangan. Kita dah rekodkan 3 quarters of GDP growth. 3 quarters berturut-turut. Suku keempat 2021, KDNK bertumbuh 3.6%. Suku pertama 2022, KDNK tumbuh 5%. Dan suku kedua tumbuh 8.9%. Ini buktinya bahawa asas ekonomi negara kekal di landasan yang kukuh. Kenapa tak nak cakap pasal poin positif ni? Ya? Asyik nak fokus kepada aspek mata wang saja. Kedua, kadar pengangguran yang terus menurun kepada 3.7% pada bulan Julai 2022. Paras terendah semenjak COVID-19 melanda negara. Tambahnya, sebagai negara pengeksport, nilai ringgit yang rendah memberi kesan positif kepada pendapatan ekspor negara apabila barangan ekspor menjadi lebih kompetitif. Data terkini Jabatan Statistik juga menunjukkan jumlah perdagangan luar berkembang 29.9% kepada 1.6 trilion ringgit bagi 7 bulan pertama tahun ini. Inflasi juga terkawal pada kadar 2.8% bagi 7 bulan pertama hasil pelaksanaan mekanisme kawalan harga dan pemberian subsidi hampir 80 bilion ringgit tahun ini. Kerajaan telah memuktamadkan keputusan dasar berhubung pelaksanaan hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatori. Keputusan dicapai dalam 2 siri mesyuarat jawatankuasa teknikal mengenai cadangan balas hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatori yang dipengerusikan Menteri di Jawatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Menurut beliau, kerajaan secara dasarnya telah bersetuju dengan cadangan hukuman gantian bagi 11 kesalahan yang membawa hukuman mati mandatori, 1 kesalahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta 234 dan 22 kesalahan yang membawa hukuman mati, tetapi dengan budi bicara mahkamah serta moratorium pelaksanaan hukuman mati bagi 1,337 banduan. Susulan keputusan itu, satu memorandum Jemaah Menteri akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri untuk pertimbangan dan kelulusan sebelum pembentangan rang undang-undang bagi pindahan akta-akta yang terlibat dilaksanakan dalam mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-14. Bacaan pertama bagi RUU itu dijangka pada 4 Oktober dan bacaan kedua pada 22 November. Kerajaan katanya sentiasa komited untuk memperjuangkan undang-undang yang lebih adil dan penuh belas kasihan dalam isu sebatan serta pelaksanaan hukuman mati. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah mengenal pasti 6,010 pusat pembinaan sementara PPS yang akan digazetkan dalam persiapan menghadapi musim banjir tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Arun berkata PPS baharu yang tidak digazetkan sedia dibuka di mana-mana kawasan yang tidak pernah terkena banjir.
Dalam masa yang sama, di pihak JKM kita juga telah membuat simulasi. Simulasi di antara agensi-agensi yang ada supaya dengan APM, dengan rela, dengan kesihatan, supaya apabila pusat pemindahan ini dibuka, perjalanan itu adalah smooth dan lebih baik. Dan Katanya JKM juga akan memastikan bekalan makanan mencukupi termasuk di kawasan pedalaman yang sukar dimasuki dan kritikal. Beliau berharap rakyat ambil tindakan segera mengenai amaran banjir yang dikeluarkan di kawasan masing-masing bagi memudahkan proses perpindahan ke PPS masing-masing. Datuk Seri Rina berkata demikian selepas merasmikan program keusahawanan wanita bangkit at KPWKM di Ibu Negara. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menyediakan peruntukan khas sebanyak RM3 juta bagi tujuan logistik sebagai persediaan menghadapi monsun Timur Laut. Menurut Pengarah Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM, Datuk Nur Hisham Muhammad, antaranya dengan penambahan 60 buah bot khas dan 100 unit alat pencahayaan. Beliau berkata pihaknya juga memberi tumpuan kepada 6 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Pihaknya juga telah mengenal pasti 4,872 lokasi di seluruh negara yang berisiko banjir. Bagi pihak jabatan, kita telah mengambil beberapa pendekatan utama lah. Pertamanya dari segi logistik telah kita perkukuhkan, khususnya dengan pengambilan hampir penuh keanggotaan kita. Kita berada di kapasiti 96% pengisian perjawatan di seluruh negara. Baru ni kita keluar 1,000 orang dan kita juga ambil bomba bantuan supaya kita lebih bersedia. Mengambil kira dari segi perubahan cuaca yang sedang berlaku ini, penekanan juga kita pergi kepada urban flood. Kita panggil ni urban flood. Maksudnya apa yang berlaku kawasan-kawasan bandar. Banjir, kalau kita tengok tahun lepas, kawasan-kawasan bandar ni kita tengok kaedah dan juga pendekatan kita sedikit berbeza berbanding kepada negeri-negeri tradisi yang saya katakan tadi. Beliau ditemui selepas Majlis Penutup Kursus Pengurusan Bencana Peringkat Negeri Melaka. Majlis disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rostam. Projek naik taraf binting pemecah ombak di kawasan pesisir pantai di Kampung Sungai Kajang Baru, Tanjung Karang, Selangor perlu dipercepatkan bagi menangani ancaman fenomena air laut pasang besar dan musim tengkujuh. Sehubungan itu, Ahli Parlimen Tanjung Karang Tan Sri Nur Omar menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS menyegerakan kerja-kerja penyelenggaraan bagi mengelakkan kejadian banjir besar berulang. Pertama ialah untuk menaikkan taraf, menaikkan benting Sungai Kajang ni. Saya telah pun dimaklumkan bahawa ada 10 juta untuk buat naik taraf Sungai Kajang, Bagan dan juga di Sungai Janggut. Hanya yang saya bimbang, kalau lambat buat, besok bila banjir sampai 10 juta tu tak cukup, akan double lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ni dia lambat juga buat nanti, saya punya ramalan bila sampai musim banjir besok, semua kampung Sungai Kajang ni akan tenggelam. Saya minta pihak JPS kena segerakan untuk buat benting. Kemenangan benting lah, pertukaran dah ada. Terdahulu beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi melakukan tinjauan ke pantai Sungai Kajang. Bagi penduduk, benteng sedia ada sudah tidak mampu menampung paras air laut sekiranya berlaku fenomena air pasang besar dan musim tengkujuh. Benteng yang memisahkan antara laut dengan kampung kita yang sangat-sangat kritikal, yang rasa tinggal lagi 3 kaki 4 kaki saja. Sekiranya ombak besar 2-3 kali ombak besar di samping hujan lebat angin akan roboh dan akan mengakibatkan banjir seluruh kampung kita. Cadangan pembinaan benteng sepanjang 3 km mampu mengelakkan kerugian harta benda lebih 500 penduduk kampung selain memelihara pantai Sungai Kajang yang semakin popular sebagai lokasi pelancongan.
Baik, ini pula mengenai PAS Nomad di Rantau. Permohonan PAS berkenaan akan dibuka pada 1 Oktober ini melalui laman sesawang Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, PAS lawatan profesional itu membolehkan nomad digital asing yang berkelayakan untuk bekerja dan melancong di Malaysia sehingga tempoh setahun. Pulau Pinang, Langkawi, Kedah dan Kuala Lumpur dipilih menjadi lokasi rintis bagi fasa pertama dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai hub nomad digital pilihan serta mempromosi mobiliti dalam kalangan warga profesional digital. Antara kita meningkatkan segala kemudahan asas yang berkaitan dengan perkhidmatan jalur lebar dan juga meningkatkan mutu industri pelancongan itu sendiri, kita berharap dengan menyediakan PAS digital nomad yang memudahkan mereka membuat permohonan, visa-visa yang diberikan jangka panjang dan membolehkan mereka membawa ahli keluarga dan malah mereka enjoy facilities dan tidak ada personal tax yang dikenakan walaupun mereka duduk pada tempoh yang agak panjang, sekurang-kurangnya buat masa ini. Kita harap ini menyokong kepada ekosistem ekonomi digital negara kita. Beliau berkata demikian ketika melancarkan di rantau selepas menghadiri WCIT. Polis Diraja Malaysia PDRM realistik dengan sasaran penurunan 10% setahun kadar jenayah komersial dan penipuan dalam talian di negara ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata sasaran mampu dicapai menerusi kempen kesedaran anti-skam oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK. Keyakinan itu bersandarkan kepada statistik bagi Januari hingga Ogos 2022 di mana kes jenayah komersial dan penipuan dalam talian menurun sebanyak 818 kes atau 3.7% berbanding tempoh sama tahun lalu. Jenayah penipuan ini adalah satu jenayah yang sukar untuk dicegah dan dibendung. Tapi ia boleh dikawal dengan pendedahan, dengan memberikan pengetahuan secukupnya kepada setiap ahli anggota masyarakat. Beliau ditemui selepas majlis pelantikan Duta Anti-Skam JSJK di Maktab Polis Diraja di Ibu Negara. Seramai 104 selebriti terdiri daripada artis, usahawan, agamawan, atlet dan pempengaruh atau influencer dilantik sebagai Duta Anti-Skam tersebut. Turunkan ilmu itu kepada mereka-mereka yang atau kawan-kawan yang terdekat supaya kita boleh kongsikan benda ni untuk membantu khususnya negara kita. Kita tahu yang kita kena buat something lah untuk masyarakat. Sekarang masyarakat menyokong kami dan sekarang ni kami pula kena pada masyarakat untuk memberikan kesedaran mengenai anti-scam yang memang sangat serius. Inilah warisan daripada nenek moyang kita. Tanah bertuah dengan hasil bumi serta limpahan rahmat untuk kita nikmati. Kenikmatan yang terwujud dari hati, toleransi, keprihatinan dan kasih sayang kita sesama warga. Ini warisan yang kita akan jaga dan pelihara sebagai keluarga Malaysia. Raikannya. Baik, bertemu kembali. Pendakwa digesa supaya sentiasa menjaga tingkah laku ketika berdakwah dan mengamalkan sifat dan akhlak yang baik selari dengan dakwah yang disampaikan kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Datuk Idris Ahmad berkata, susulan beberapa kes tidak bermoral membabitkan pendakwa selebriti akhir-akhir ini, masyarakat semakin kurang mempercayai dan menghormati golongan pendakwa. Namanya amat malang berlaku begitu. Sebab tu Allah Ta'ala pemurka. Dalam ayatnya Allah Ta'ala sebut, kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Kemurkaan besar yang Allah Ta'ala marah ialah kamu bercakap yang kamu tak buat. Macam saya sebagai ustaz, bila tiba-tiba kita bercakap benda tiba-tiba kita buat. Allah Ta'ala murka berbanding dengan orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui dia buat. Tapi Allah Ta'ala marah juga. Tapi kemurkaan lebih dahsyat kepada orang-orang yang kami bercakap, kami tahu tiba-tiba kami buat.
Beliau berkata demikian selepas melancarkan program bijak tani hidroponik Asnaf anjuran Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIP di Ibu Negara. Datuk Idris turut berpesan agar pendakwa sentiasa muhasabah diri kerana tanggungjawab dan pengaruh mereka terhadap masyarakat adalah besar. Mula selanjut, beliau berkata penahanan 2 orang pendakwa selebriti baru-baru ini tidak sepatutnya berlaku kerana memberi impak negatif kepada agama Islam. Kementerian Wilayah Persekutuan melalui Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan mengadakan perbincangan dan perkongsian idea melibatkan 2 kawasan perumahan di Kuala Lumpur yang dicadangkan untuk pembangunan semula. Menterinya Datuk Seri Dr. Shenang Kassim berkata, perbincangan yang akan diadakan esok itu akan memfokuskan aspek penambahbaikan kepada lebih 700 unit rumah di Flat Sri Langkawi dan Flat Sri Perlis 2. Jelasnya, perbincangan itu sempena persidangan antarabangsa Bandar Mampan Bertaraf Dunia WCSC 2022. Dalam sesi itu juga, wakil-wakil penduduk boleh memaklumkan isu yang dihadapi atau aspirasi yang diperlukan bersama pakar industri serta penceramah dari Indonesia dan Thailand yang juga akan bertukar pandangan bersama pihak di BKL. Semula ni, daripada rumah yang luas 450 kaki itu, akan ada peningkatan sampai ke 800 kaki atau lebih ya. Itu peningkatannya lah. Jadi penduduk yang terlibat dengan pembangunan semula ni, mereka akan dapat manfaat yang lebih. Setengah pada penduduk ni, rumah ni telah pun dijual pada mereka. Setengahnya masih dengan di BKL. Tapi oleh kerana bila rumah tu sudah mempunyai milik, kita kena ikut proses biasa lah. Jadi proses tu panjang sikit. Tapi kalau harta ni di BKL, sudah pasti prosesnya lebih cepat. Tambahnya, cadangan pembangunan semula itu akan melibatkan lebih 30 lokasi termasuk projek perumahan rakyat PPR dan projek perumahan awam PPA. Beliau bercakap dalam sidang media selepas majlis penutupan WCSC 2022 di Ibu Negara. AirAsia Super App melalui cabang e-panggilan, AirAsia Ride memperluaskan inisiatif pekerjaan sepenuh masa kepada 53,000 pemandu berdaftar di bawah platformnya. Langkah itu merupakan penambahbaikan serta tambahan program pemandu bebas masa dan sedia ada di aplikasi berkenaan. Mengulas lanjut, Ketua Pegawai Eksekutif Capital A, Tan Sri Tony Fernandez berkata, ia juga sebahagian strategi syarikat untuk menarik dan mengekalkan pemandu di samping memenuhi permintaan e-panggilan yang semakin meningkat. Some people try to cut costs and then the motivation is low and the performance and the productivity is low. We want to look after people and we believe by looking after our all-stars, they will have much higher productivity. And it's happened, whether it's cabin crew, whether it's pilots, whether it's Benji, the effort of AirAsia staff is all-stars is quite amazing. The proof is we've survived almost 3 years of COVID. Berkuat kuasa 1 Oktober lepas, pemandu daripada program sedia ada yang layak serta pemandu baru boleh memilih untuk menyertai program pemandu sepenuh masa ini. Baik, bapa kepada pelakon remaja perempuan yang sebelum ini didakwa membabitkan kes serangan seksual, hari ini sekali lagi direman bagi membantu siasatan memukul anaknya itu menggunakan penyangkut baju. Ketua Polis Selangor, Dato' Ajunaidi Muhammad berkata, tempoh reman 4 hari terhadap suspek berusia 43 tahun itu diperoleh selepas permohonan dilakukan di Mahkamah Majisteri Shah Alam pagi tadi. Kita dah panggil semua saksi-saksi, termasuk kita mendapatkan keterangan daripada mereka yang berkenaan. Okey. Jumlah saya tak reveal sini. Detail siasatan kita tak reveal. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001. Pihaknya juga kini dalam proses melengkapkan siasatan berhubung kes suspek di Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya. Semalam, Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Muhammad Iqbal Ibrahim memaklumkan lelaki tersebut yang ditahan minggu lepas dirujuk ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Shah Alam susulan laporan dibuat mangsa pada 8 September lepas yang mendakwa dipukul menggunakan penyangkut baju pada 2014.
6 September lalu, bapa kandung kepada pelakon remaja perempuan itu ditahan polis di Kedah susulan laporan polis dibuat anaknya itu membabitkan kes serangan seksual, pengabaian dan memiliki bahan lucah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Terengganu merampas 3,461 unit barangan tiruan berjenama yang disyaki dipakaikan cap dagangan secara salah. Jumlah rampasan bernilai RM68,040 menerusi 3 serbuan berasingan semalam. Pengarah KPDN HEP Negeri, Syahrudin Muhammad Kia berkata serbuan dibuat terhadap 2 premis di daerah Hulu Terengganu dan 1 di Kuala Terengganu. Turut ditahan 2 individu, lelaki dan wanita warga tempatan berusia lingkungan 30-an. Serbuan yang dilakukan oleh 6 pegawai penguatkuasa juga disertai wakil pemilik cap dagang berdaftar tersebut. Operasi yang dijalankan adalah susulan laporan daripada pemilik cap dagang berdaftar yang mengesyaki barangan berkenaan yang aktif diniagakan melalui media sosial adalah tiruan yang kemudiannya berjaya membongkar aktiviti peniaga yang tidak beretika sehingga mengabaikan kepentingan pengguna. Kes disiasat di bawah Seksyen 102-1-C Akta Cap Dagangan 2019. Acara berbalas pantun melalui program Budaya 3 Serumpun 2022 bakal diteruskan oleh RTM bersama Radio Televisyen Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Kali ini RTB sebagai tuan rumah bakal mengangkat 2 tema iaitu keluarga dan tema bebas. Datang dari Tanjung Agas, Muhammad Fazli. Supaya buah mentimun dimakan buaya di tengah. Tahun lalu, buat julung kalinya, rakaman berbalas pantun diadakan secara maya ekoran pandemik COVID-19. Menurut penerbitnya, Asdiana Muhammad Ali, program berbalas pantun ini telah berlangsung selama 15 tahun dan akan diteruskan tahun ini juga secara maya. Dan program ini merupakan kerjasama ataupun dijalankan secara bergilir. Tahun lepas Malaysia RTM tuan rumah, tahun ini RTB Brunei dan insya-Allah tahun depan Indonesia 2023 di negara Indonesia akan diadakan program 3 Serumpun ini. Beliau berkata demikian selepas rakaman program berkenaan di Angkasa Puri. Penyampai radio klasik Fazrin Muhammad akan mengetahui barisan pemantun RTM yang turut diwakili penyampai dari stesen National FM, KL FM dan Asyik FM. Program bertujuan melestarikan seni budaya berpantun masyarakat Melayu Nusantara serta mengangkat kemurnian nilai bahasa yang indah. Baik, kita ke segmen sukan. Bekas pengarah Akademi Mokhtar Dahari, MD Lim Tiong Kim dilantik selaku Ketua Jurulatih baru Perak FC musim depan. Perkara itu disahkan oleh pengurusi Perak FC, Datuk Seri Abdul Azim Muhammad Zabidi menerusi kenyataan media. Jelasnya, Tiong Kim menandatangani kontrak dengan pasukan itu selama 2 tahun. Beliau akan mengambil alih tugas sebagai Ketua Jurulatih selepas tamat perlawanan terakhir Liga Premier musim ini menentang Kuching City FC Sabtu ini. Tiong Kim menyatakan hasrat untuk membantu pasukan dengan membawa perubahan struktur pengendalian kelab bola sepak di Malaysia. Beliau mempunyai pengalaman selama 12 tahun sebagai jurulatih, antaranya bersama pasukan bawah 19 tahun Bayern Munich di Jerman. Tiong Kim juga pernah memegang jawatan sebagai pengarah projek pembangunan bola sepak negara pada 2013 sebelum dilantik sebagai pengarah AMD pada 2016. Datuk Seri Abdul Azim turut mengesahkan Ketua Jurulatih semasa Yusri Syeklah akan diberi peranan baru musim depan iaitu untuk membangunkan skuad bawah 23 tahun. Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Nafuzi Zain mahu semua anak buahnya melupakan kekalahan kepada Johor Darul Takzim JDT pada perlawanan akhir Piala FA Sabtu lalu. Sebaliknya, pengendali skuad penyu itu mahu para pemainnya berikan fokus kepada perlawanan Liga Super menentang Penang FC malam esok. Nafuzi berkata TFC perlu mengutip 3 mata penuh pada perlawanan tersebut untuk merebut kedudukan 3 teratas Liga. Seterusnya, melayakkan mereka beraksi di pentas lebih besar iaitu Piala Asia pada tahun depan.
Selain mengembalikan semangat dan motivasi pemain, beliau juga perlu memastikan skuadnya bebas daripada masalah kecederaan dan kecergasan selepas mengharungi perlawanan berintensiti tinggi dengan JDT. Namun, beliau tidak bercadang untuk melakukan rombakan atau perubahan besar pada skuad utama yang akan diturunkan pada perlawanan menentang skuad Harimau Kumbang itu nanti. Dalam pada itu, Nafuzi turut mengucapkan tahniah kepada 3 anak buahnya yang terpilih menyertai kem latihan pusat Harimau Malaya bagi menghadapi kejohanan Piala Raja Thailand di Chiang Mai. 3 pemain tersebut melibatkan penjaga gol Rahadi Azli Rahalim, pemain pertahanan Azam Azmi Murad dan pemain sayap lincah Faisal Halim. Ini pula perkembangan bola sepak Sukan Malaysia SUKMA 2022. Dalam saingan kumpulan C, Terengganu mengutip satu mata selepas berjaya bangkit daripada ketinggalan 2-0 untuk mengikat Sabah 2-2. Aksi yang berlangsung di Stadium UKM itu menyaksikan kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang di permulaan separuh masa pertama. Sabah terlebih dahulu membuka jaringan 3 minit sebelum tamat separuh masa pertama apabila tandukan kencang Muhammad Nazmizan Naslun menembusi gawang Terengganu. Di babak kedua, Nazmizan sekali lagi mencetak nama selaku penjaring apabila kesilapan benteng pertahanan Terengganu dihukum pemain tersebut pada minit ke-65. Biarpun ketinggalan 2-0, skuad Terengganu enggan berputus asa dan hasilnya Muhammad Safwan Mazlan mengurangkan defisit jaringan pada minit ke-77 untuk kedudukan 2-1. Gol penyaman hadir pada minit ke-85, permainan menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Muhammad Muslihuddin Afiq. Keputusan kekal sehingga bisel penamat. Sementara itu, jurulatih Terengganu Badrul Afzan Razali berkata anak buahnya harus mempertingkatkan disiplin ketika mendominasi permainan bagi mengelakkan kesilapan mudah. Pada separuh masa pertama 2-0, pemain-pemain bangkit untuk menyamakan kedudukan. So bagi saya ialah pemain first game dalam tiga tim kita perlu menang untuk first game ini. Tapi pemain-pemain saya terlalu gerah mengakibatkan kita membuat mistake yang mengakibatkan Sabah menjadikan gol. Sukan Malaysia SUKMA 2022 edisi ke-20. Untuk anda sepanjang 16 hingga 24 September. Rasai perjuangannya bersama RTM, penyiar rasmi Sukan Malaysia 2022. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam.